Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati tuan pengerusi majlis pada pagi yang penuh barakah ini, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, kampung, padang air, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada pagi yang penuh barakah ini ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-samalah kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir, bertemu, duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita keampunan pahala yang berterusan, yang mana insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat memberi keuntungan pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Insya-Allah tazkirah ataupun kuliah subuh pada pagi ini, sama-samalah kita merenung sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya petik dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, penyakit umat-umat dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغض. رواه الحاكم. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, yang pertamanya terlalu banyak berseronok, yang keduanya terlalu mewah, yang ketiganya menghimpun harta sebanyak mungkin, yang keempatnya tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, dan yang kelimanya saling memarahi, dan yang keenamnya saling hasud menhasud sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat daripada Imam Hakim. Terangan daripada hadis penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu.
Maka apabila hawa nafsu diperturukkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara tipu helah. Di saat ini hilanglah nilai-nilai akhlak yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasud menhasud dan seumpama dengannya. Marilah kita merenung maksud hadis ini dan marilah kita bermuhasabah. Baik, suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya rasakan sama-sama dah kita dengar peringatan daripada hadis seumpama ini daripada tok-tok guru, alim ulama, ustaz-ustaz. Yang mana pada pagi ini dapat sama-samalah kita peringatkan balik tentang pesanan Nabi. Lama dah Nabi pesan ni, 1400 tahun lebih dah. Tapi itulah ucapan daripada manusia, insan yang sangat hebat. Siapa learning laku. Kalau kita perkataan kita juga boleh tentu laku 1000 lebih tahun ni. Nabi ni Allahu Rabbi, perkataan dia tak ditelang zaman. Pasal apa? Wa ma yuntiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tu Nabi. Maknanya Nabi cakap ni tak ada hak hawa nafsu, tak ada, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ketinggalan zaman. Orang yang kata ni passion lama, hadis-hadis ni passion lama, ni perkataan-perkataan jahiliah, perkataan-perkataan orang yang tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Islam. Dia tidak ada passion lama. Kalau tentang Islam tak ada passion lama. Dia sesuai dengan mana-mana zaman sekalipun. Hatta tahun 2020 sesuai Quran hadis ni. Tahun yang dikatakan tahun kereta boleh terbang, sesuai tak Quran hadis? Sesuai. Mana ada tak sesuai pula? Nampak? Kita berbangga-bangga sangat dengan maknanya Neil Armstrong. Suatu tokoh yang dikatakan angkasawan yang pertama boleh naik ke atas langit. Nampak? Rupa-rupanya Islam telah mencatat sejarah yang sangat hebat. Rupa-rupanya ada lagi angkasawan yang lebih utama yang boleh naik ke atas langit, bahkan lebih daripada langit ke-7 dah pula. Nama angkasawan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangga-banggakan oleh Malaysia. Syekh Muzaffar Shah boleh naik ke atas angkasa lebih kurang 300 kilometer je. Mana daripada sini siapa ke Pahang Marang, mana rendah sangat lah. Tak siapa lagi langit pertama tu. Nak siapa ke langit pertama tu jutaan tahun, sehingga tidak ada seorang pun manusia boleh capai pada langit pertama. Tak usah kata langit, siapa langit ke-7. Seorang je manusia yang boleh lepas daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, habis lepas langit ke-7. Namanya tidak lain, tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kenalah kita pada hari ini agung-agungkan. Mana Islam ni tak ketinggalan zaman. Bahkan lebih maju ni kata ulama. Menurut kemajuan kita ni ikut Islam baru maju. Kalau tak ikut Islam tak maju kita. Maju ni bila kita pakai tudung tutup aurat, maju tu. Dan kalau tak tutup aurat, tak maju. Pasal kalau tak tutup aurat baru sama seri dengan kambing. Sama seri dengan beruk, sama seri dengan itik. Mana ada kita jumpa kambing pakai tudung, pakai baju tutup aurat. Maka kalau manusia tidak menutup akan auratnya, akan kemaluannya, maka dia tidak maju lagi. Walau dia duduk di Eropah, walau dia duduk di Amerika, walau dia duduk di Switzerland. Jadi kemajuan ni ikut agama, yakni ikut agama Islam. Baik. Jadi hadis pada pagi ini Nabi sebut penyakit. Penyakit ini kalau ada pada kita balik awal. Kerana penyakit sedemikian ini kalau tidak berubat, jawabnya kena duduk hospital api neraka. Kalau penyakit hak sama-sama hak kita takut, penyakit ni kita tak apa takut ni. Hak Nabi sebut ni.
Penyakit kita takut lening gak lah, kencing manis, darah tinggi. Penyakit lagi darah rendah. Nampak? Penyakit tu manusia takut sangat sampai minum air tak bergula. Bubuh gak gula sikit ayah tak boleh, doktor marah. Mu nak suruh aku mampu hawa ke kau ni? Katanya ayah takut serunya bahan dia kencing manis. Takut kencing manis menjadi tinggi begitu begini, takut naik pula darah. Padahal tidak ada seorang pun manusia pada hari akhirat kayak gini di padang mahsyar dimasukkan oleh Allah Taala dalam api neraka kerana sakit kencing manis ada. Dah guna ni beriak cok ni masuk dalam neraka ramai ni. Bapa ni? Oh, itu darah tinggi. Ada. Kita buasir ada. Kita migraine ada. Malaikat hak masuk dalam api neraka kerana berpenyakit-penyakit sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit hak duduk dalam hati. Hak zahir ni hak tu dak masuk neraka tu. Penyakit kudi, penyakit kurat. Hak tu dak masuk neraka. Jadi Nabi kata umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dulu. Mak dulu kena dah penyakit ini. Lalu pada hari ini merebak pada kita dah pula sahabat-sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah yang pertamanya terlalu banyak berseronok. Dan memang nyata sungguhlah pada hari ini umat akhir zaman memang terlalu banyak berseronok. Seronok ni tak apa, bila terlalu banyak tak boleh. Dia dalam agama, dalam Islam bila nebeng tak boleh. Nampak? Dia nak khairul umuri awsatuha. Tiap-tiap pekerjaan sederhana terbaik. Hatta dalam ibadat sekalipun siapa kita nebeng-nebeng doa lalu tak molek kau. Puasa siapa tak boleh buka. Semayang siapa tak boleh tidur. Siapa tak boleh nikah begitu begini nebeng doa lalu. Tak comel kau. Makan minum siapa tak boleh maknanya berti nebeng. Lepas tu Tuhan kata dalam bab makan minum, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan nebeng. Jangan melampau. Menunjukkan melampau ataupun nebeng dalam agama tak boleh. Bahkan boleh menjadi haram dah pula. Makan minum kalau nebeng jadi haram pula. Sebagaimana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kita makan makanan yang haram Allah Ta'ala murka. Tapi satu lagi makan makanan yang halal tapi mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Kok mana tu makan halal dah tapi Tuhan marah lagi? Makan nebeng, melampaui batas, Tuhan marah juga. Tambah Tuhan marah lah. Nak tahu nebeng, kalau makan nasi gak jadi pagi nebeng itu. Siapa dah li nak napa kena molek. Pada makan tu apa semua nyanda ayah haji. Mana ya dah Allah. Bunyi. Tu panggil nebeng. Tu jatuhlah hukumnya haram. Jangan makan lebih-lebih sangat. Nampak? Waktu kita tengok tuk guru ulama-ulama dah akan banyak. Ada kita jumpa tuk guru makan banyak. Kali makan kat Allahu Rabbi. Nampak Allah macam nasi nambah hak tuk guru ni. Ada. Makan lebih-lebih doa lalu tak ada tu kau tuk guru. Nyanda di kalah pedih. Tuk guru. Tak ada dah. Malaikat tok guru kalau kita tengok makan, Allah memadai. Sekadar membetulkan tulang belakang.
Taklah siapa menebeng-nebeng doa lalu. Sebab tu ulama-ulama kata orang hak makan nebeng dan makan lebih pada adat, pada majlis-majlis orang, maka tak syak lagi jatuh hukumnya haram. Kita pergi makan kat jamuan orang, kedua kahwin ke apa ke, kita makan lebih pada adat, hukum haram. Nampak? Tuan rumah buat kenduri, anak dia kahwin apa semua, kita pergi makan. Kita letak lauk lebih pada adat. Mana nebeng dia panggil. Dan nak tahu nebeng ke mana ya? Kalau orang tengok kejut. Nebeng tu. Orang tengok kalau wah. Dia panggil nebeng. Banyak oh. Dia panggil nebeng dah lah. Dan memang ada jenis gini betul tak? Memang ada. Tapi tu orang dah buat ramai. Kalau sekapung jenis gini, Allah beri likuk kapung-kapung. Kalau mari majlis orang, rosak habis majlis orang. Ambil nafsi, patu daging pula ni bertoko-toko ni, biga pinjang ni. Dengan ayam pula 3-4 toko, timu Cina pula tutup daging ni. Ni berat menanda, maka apa gitu. Kadang-kadang sedang mulut tu, tak boleh. Kalau kita nak tambah lebih, maknanya daripada 3 kali, lebih daripada 2 kali ke, minta izin kat sepatah dengan tuan rumah. Biasa tuan rumah dia akan kata tambah, makna dia lepas pada makan ni boleh tambah sekali lagi. Tapi kalau nak tambah 3 kali, minta izin dulu. Nak tambah kali lagi, tadi tambah dah 2 kali, jadi nak tambah kali lagi boleh. Tengok tuan rumah kata macam tu. Tuan rumah kata, tambah tak apa. Baru boleh tambah. Tapi kalau tuan rumah kata, tak boleh tambah. Tak boleh tiba-tiba kita makan lebih pada adat pula. Allahu Rabbi, ni tak boleh. Kalau hak jenis jamuan-jamuan hak ada ikan keli kan, 3 ekor lah pinggang. Dah benda gitu. Nampak? Orang tak makan gitu. Orang yang belajar agama, orang yang beradab tak belakang gitu. Habis rosak majlis orang. Kalau makan banyak, nampak? Tengok jam pukul 5 dah, tak apa boleh tahan kira. Dan ni makan banyak seka-seka, pukul 10 baru. Nyanyi tuan rumah. Dah dia basi dah, mana nak jemput 300 orang, dia basi 400. Atau maknanya 350. Dah hak mari, hak jenis mari, hak makan, hak tak reti bahasa ni. Kena balik dak dalam pukul 12. Habis dah lauk. Hak mari pukul 2, hak mari parah, tengok tak ada lauk. Bila tak ada lauk, habis maki carut lah. Hak mari ronda tak ada lauk, makan ajak sangat tau. Ni dak kena, habis malu tuan rumah. Hak jenis pesir tahi nak balik tu, tak ada air basuh tangan, basuh air sirat kan kau. Basuh air tangan dengan air sirat, basuh air tangan dengan air TO. Mana boleh, haram. Tuan rumah memperuntukkan air sirat ke air TO ke teping ke untuk diminum, bukan untuk basuh tangan. Kita buat action, kita basuh tangan dengan air sirat. Allahu Rabbi. Tak boleh. Dia kata mana kita tahu dah boleh. Sebab tu kena belajar pada. Kena belajar baru kita reti bahasa. Lah haram kalau gitu. Amingat ada apa? Ya ada buah tu. Ni tak mari dengar. Bila tak mari dengar, maka buat yang haram, buat yang berdosa. Kita pun tak tahu dosa. Kita nak tinggal bagian dosa ni, kita kena tahu mendapa dosa. Kita nak taat pada Allah, kata Imam Ghazali, kita kena tahu apa dia ketaatan. Kita nak buat ibadat pada Allah, mesti kita kena tahu apa itu ibadat. Kalau kita tak tahu ni ibadat ke tak ibadat, ini dosa ke tak dosa, ni maksiat ke tak maksiat, bila tak tahu, bagaimana kita nak taat? Bagaimana kita nak meninggalkan maksiat dan dosa kepada Allah? Kita tak tahu pun tu adalah dosa kepada Allah. Berhajat pada belajar. Nak beramal berhajat pada ilmu, nak ilmu berhajat pada belajar.
Kelas kita orang-orang ni hanya memadai kita ni belajar ilmu fardu ain je. Hak furuk-furuk, hak cabang-cabang tak wajib tu. Khilafiyah apa semua tak wajib atas kita, fardu ain. Fardu ain tak belajar juga jadi jahil. Gak jadi macam hari ni habis jahil anak-anak kita, betul tak? Ayah jahil, mak jahil, anak-anak abi jahil, anak lelaki jahil, anak puang jahil. Dadak jahil apa ni hari raya Christmas ni. Nak letak ni tapi Santa Claus atas kepala anak-anak kita tu. Budak-budak muda, betul tak? Ya, tengok. Kita pergi Kuala Lumpur hari ni penuh budak-budak Melayu saja. Pakai t-shirt seluar jeans, atas kepala ni topi Santa Claus. Hak warna merah. Hak warna merah putih ia buah atas kepala. Ulama-ulama larang haram hukumnya. Dia kata tak lah, kita saja pun tak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi kata, atau kama qala. Barang siapa yang tasyabbuh atas satu-satu kaum, maka dia di kalangan mereka. Katanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, hadis ini memberi ancaman dan juga peringatan yang sangat keras. Mana-mana orang jangan sekali-kali tasyabbuh atas orang kafir. Sama ada perkataan, cara hidup, pakaian, perayaan, jangan. Pasal kita tidak berkompromi dengan perayaan-perayaan orang kafir. Kita tak bersetuju. Kalau kita kata selamat hari Natal, selamat hari Christmas, seolah-olah kita bersetuju Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Kita bersetuju Nabi Isa ini mati disalib. Dan kita setuju tak? Kita tak setuju. Jadi bila kita tak setuju, jangan kata selamat. Ulama-ulama mengharamkan. Jangan kata selamat pada perayaan orang kafir. Kerana selamat-selamat ni hanya untuk Islam. Selamat hari raya Aidilfitri, selamat hari raya Aidil Adha. Hak tu baru selamat. Dan perayaan orang kafir tidak ada selamat. Selamat guna patak neraka. Betul tak? Kita kena faham. Kita kena ambil macam mana. Ni nak ambil hati bunyi pasal Allah Rabbi Abi ucap selamat. Pesan ke anak-beranak kita tak usah pakai lah topi Santa Claus tu, haram. Nak usaha ke nak ia berkaitan dengan akidah. Kan mana boleh kita main-main akidah. Akidah, faham tak akidah ni? Bukan asidah. Tu boleh bualan mulut tu. Ni akidah. Ni barang ni kalau rosak punah jahanam, balik awal kita di alam barzakh. Buat topi Santa Claus tak perlu. Daripada mu buat topi Santa Claus tak perlu, baik mu bubuluh dalam tua mu tak perlu. Mana daklah haram dipanggil bodoh je. Ni berat dandang dah kita dah. Ni benda gini kita kena betul balik di kalangan masyarakat kita, habis punah jahanam. Dadak punah bapa ulama ngajar wow tambah mari. Orang ni jepuk tok guru, orang ni jepuk ustaz, orang ni jepuk macam-macam jenis pendakwah. Tak mari sekarang. Tak cukup dengan kuliah garik, kuliah subuh. Tak cukup dengan subuh duha pula. Banyaknya kuliah. Dadah tak mari dipanggil bahasa datang baru. Tak belajar agama. Kau yang masuk dalam neraka kan malaikat tanya kan, mana yang ramai yang masuk neraka ni? Alam ya'tikum nazir. Atas dunia dulu kampungmu tak ada orang ngajar pada. Tapi pada tu kita tambah tak ada orang beri peringatan, tak ada orang kuliah. Kata ahli neraka ni bala ada. Bahkan kami wak kau, kami wak sibuk, kami wak dok dang, kami dok ejah masa.
menyebabkan kami pada hari ini jadi ayam guting celup tepung dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan main. Nah. Dia kata bukan kita tak mau mari Ustaz, dah tu ngajar kerah pergi kat Lembu. Ada Ustaz Lembu. Ada Al-Fadhil Ustaz saja Lembu. Dia gitu. Asal belajar sudah. Kita tak minat ustaz ni, kita pergi kat ustaz hak kita minat. Kat mana ustaz hak kita minat? Hak kita masuk je kalau dia menyampaikan agama. Pergi ya. Tak ada pergi kau. Alasan semata-mata. Kalau bab dunia ke Allah Rabbi, tidak ada alasan. Ujang, ribut, panas teh. Tubik juga daripada rumah. Pasal nak cari seng. Banjir berenang. Air serat keting. Pergi walak-walak ada. Dah nak pergi kerja ke ayah kena pergi. Mana boleh tak pergi? Bak cari makan. Kalau bak akhirat depan rumah je. Mana rumah dia dengan sejid tu Allah dekat sangat. Tak bila ketuk dengar rumah dia. Dekatnya dah ya. Tak juga. Tak dang nak hari tak. Hak tak dang hak mana hak sakit lutut. Nak hari hangat kita sakit lutut bunyi. Dalam sakit lutut nu rata panjang. Faham tak? Rombongan bersama MPKK. oleh ada. Walik dengan puyuk dengan belanga dengan totu. Habis walik muaji. Dah kata sakit lutut. Tahan-tahan gitulah bunyi. Pandai pula dia tahan. Kalau lagi suka sakit lutut lah, sakit monggeng lah, sakit macam-macam. Tahu tak? Ni bab akhirat agak, bab agama bermacam-macam jenis alasan. Dalam alasan gitu, kalau tanya masing-masing, habis nak masuk syurga. Betul tak? Masuk syurga ni tak boleh dengan perkataan. Dia kena buktikan dengan perbuatan kita. Kerana syurga-syurga ni untuk orang yang muttaqin. Muttaqi ni orang-orang yang takwa, takut kepada Allah. Tu baru layak dapat syurga Allah. Dan kita takut tak kepada Allah Ta'ala? Tak takut. Kalau hanya takut dengan perkataan, ambuh tu. Perkataan hak tu khatib pesan sama hari Jumaat hari ni tu khatib pesan Ya ayyuhan nas ittaqullah, katanya tu khatib pegang tokat se kum katok jatuh 2 meter. Hak tu hanya perkataan hak tu. Tak boleh perkataan sahaja, sekali dengan perbuatan. Lagu mana? Perbuatan kita yang menunjukkan kita takut kepada Allah. Siapa tahu semayang. Siapa tahu belajar agama. Tak buat yang haram. Siapa masa tutung aurat. Tu orang yang taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita dengan dak semayang bang, bini kembar ratung. Bini kembar ratung. Perak menandang sungguh. Malik-malik ada. Hak puang pula dengan punggung puing, dengan nampak pusat jelek. Hak mak pula, hak tua bahagian kembar ratung. Tazung gila dia panggil. Malik-malik ada. Betul tak? Pagi-pagi beli ikan tak tengok. Hak mari ngebai untuk ikan, mari ngemutu kan ping bunyi. Tubik daripada rumah muaji nya. Kembar ratung maklum Kain batik saja. Kilah-kilah bebek kurang pas sini. Nampak dia rider tengah ni. Malik-malik ada. Air kurik kat seka bunyi. Nak beli air kurik seka. Dalam nak beli tu kilah depan tok baik. Dah kilah gitu memang nampak kok pasang. Tok baik nampak Allah, ikan ayu hitam. Lala wisla kuning sekali. Hadiah pasal nampak air hitam tadi 2 ekor.
Apa lagi? Siapa tanggungjawab? Bukan suami dia, bukan laki dia. Dia memang dosa dah. Laki dia kalau tak khabar, tak larang, tak nasihat, tak khabar halal haram, bertanggungjawab. Tanggungjawab. Kalau orang tanya pula, bini tu. Bini education je itu. Bini tak bila, bini tak imam, Allahu Rabbi, kehong tu. Kawan ni mari sejik nak waktu, dada bini menjatuhkan martabat ni. Betul tak? Kita ramai orang puan duduk dalam neraka. Kih benda? Tak kerti masa. Dia kata, lah kita kerti dah kita tua dah. Berjaya tak nak tengok. Mu tua, hak tengok. Set-set tua ke Kan marpik nak tengok. Marpik memang tak mau tengok. Motor berjalan lama. Set-set tua juga lah. Kalau mu 70, hak tu kau tengok 72. Kalau mu 60 tu kau tengok mu 60 hang. Ya gitu. Haram tetap haram. Kalau makruh boleh tahan kira. Haram kan? Tutung aurat. Tak kira mu tua tak tua pun tutung aurat. Yudnina alaihinna min jalabibihinna al-ayah. Hendaklah kamu isteri-isteri orang-orang mukmin, orang-orang beriman, pesan kepada isteri-isteri anak-anak perempuan kamu supaya melabuhkan akan jilbab. Labuhkan jilbab kita. Nampak? Sekira-kira kata ulama-ulama, kalaulah perempuan itu kalau tak pakai tudung labuh, nampak betul dada dia, maka wajib dia pakai tudung labuh. Tapi kalau dia ni tak pakai tudung labuh, dada dia tak nampak, betul dada dia tak nampak. Hari betul dada tak nampak ni, maka sunat dia pakai tudung labuh. Di atas dada orang, atas dada orang puang. Kalau orang puang tu jenis dada lepeh, dada dia sama lepeh dengan dada tu bila. Hari sunat dia pakai tudung labuh. Tapi biasa dada orang puang lain tak dengan dada orang lelaki ni. Kan lain bila lain wajib dia pakai tudung labuh. Biar melepasi parah dada, tudung akan dadanya agar tidak nampak bentuk. Hak maaf pada syarak nampak bentuk kepala baru dengan juga bentuk kepala. Tak wajib kita kotak kasut atas kepala biar nampak petok, tak wajib. Dia gitu. Ni kita faham dah. Ramai dah ustaz mari khabar. Nak beramal tu payah. Ramai-ramai dah kita raya ni benda basic je. Lepas tu kita mari pagi ni bukan nak ngajar nak beri peringatan. Nak ngajar gua depan saya orang aling saja tukang pengungsi aling sekali. Kita pun malu Allah. Al-Fadhil ustaz dia mari. Patut kita tak payah mari dah. Sungguh. Jadi antara penyakit umat akhir zaman yang ikut umat-umat terdahulu, banyak sangat berseronok. Yang keduanya, terlalu mewah sangat-sangat. Bahkan belum-belum dah pula nak bermewah-mewah, berbangga-bangga pula. Watafakhurun bainakum watakathurun fi amwal wal aulad, katanya Allah Taala. Dalam bab harta ni kita ni Allah habis berlomba. Dalam berlomba bermegah-megah pula dengan harta benda. Dengan harta benda, dengan anak pinak habis bangga, berlomba-lomba nak lebih, lepas tu bangga pula. Hari ni nikah anak dia 15,000. Ujung ni dengan Allah 15. Tak apa kita nikah anak kita bang, kita buat 18. Hebat dia ni pula. Belum ber. Bila ujung nu nikah anak dia 18. Ujung nu dengar 18. Tak apa cuti sekolah ni aku nikah anak aku 20. Hebat dia tu. Jadi nak belum ber hak benda tak pakai kawan. Ada pula dengar khabar 20. Nikah anak dia hak ngelah 25. Ujung nu dengar 25. Mana bang? Hak nu 25 bang. Mana gamak bang? Kita tak ada anak dah bang. Abang dah kata tak apa biar ambil nikah. Kita pun 45. Faham lagi? Tak boleh bang. Jangan cari pasal bang. Mana berbangga-bangga kita.
Nah, dengar kita benda betul tak? Berasa ada jawatan apa semua, berasa sombong. Padahal mana boleh tak bawa kubur. Kan Nabi katakan, bila mayat ni dibawa kepada kubur, yatba'ul mayyita salasah, yang ikut jenazah, ikut mayat siapa kubur 3, Nabi kata. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, ahli keluarga, harta benda dan juga amalan-amalannya. Fayarji'u uthnani wa yabqa wahid, yang akan balik, yang akan tembus, ada dah 2 perkara. Yang kekal bersama mayat 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan balik, yang akan tembus berapa adalah ahli keluarga dan juga harta bendanya. Dak temang mayat dalam kubur. Mana dak temang kita dalam kubur, anak-beranak kita, bini kita, anak-anak kita dan juga harta kita. Wa yabqa amalu, yang akan kekal bersama-sama dengan mayat di alam barzakh adalah amalan-amalannya. Jawatan ada? Ada. Piti? Ada. Nah, kaya lagu mana pun manusia hak berhajat pada harta dunia, hak kena beli kenapa? 3 lah kain kapang. 3 lah. Mu orang kampung 3 lah, mu menteri 3 lah. Betul tak? Orang lelaki lah, orang puang 5 lah. Dah patut mu kaya wak 300 lah. Tuh. Tak percaya suruh Tek Imam ni dah ayah saya kaya ni, piti ada 3 juta dalam bank. Dan waktu kapang 200 lah boleh. Tek Imam kata orang ada buat kerja gitu bodoh. 3 lah je. 3 lah. Kain kapang made in China. Paling afdal second hand. Dah kalau beli hak baru harus hak afdal nak dapat pahala lebih, hak pakai dah second hand sahih ke second hand hak pakai dah kerana tidak layak bagi mayat hak kita nak buku bola kubur barang hak baru-baru, barang hak baru-baru untuk orang hidup. Baca orang puang dia wasiat supaya dikapalkan akan mayatnya dengan kain sutera. Hukumnya harus saja, bukannya sunat. Harus kapan mayat perempuan dengan kain sutera. Mayat lelaki tak boleh, haram. Haram pakai masa hidup, haram pakai masa mati. Jadi berhajat bila kita mati, ketigalah kain kapang. Allah 3 lah je. Dah tu yang cari parak orang siapa dah mari sejik pasti bodoh. Mari. Allah cari biti. Orang bang dak dang mari, orang kuliah dak dang hadir. Dia tengok nu sahabat Nabi Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu. Sahabat yang senantiasa duduk belakang Nabi sembahyang jemaah. Sauban. Sekali dak hari. Sama-sama mari hak-mau. Satu waktu saja dia tak hadir waktu subuh. Nabi tengok belakang mana tak mari lagi Sauban. Tunggu nampak lewat kan. Kau maaf tapi lah. Pas pada sembahyang subuh Nabi tengok belakang tak ada juga Sauban. Nabi tanya sahabat, "Apa kena Sauban? Tak mari pagi ni?" Sahabat kata, "Tak tahu tak hamba." Ke sakit ke demam. Kerana sahabat-sahabat Nabi tak mari sewaktu sembahyang Jumaat pelik. Sewaktu dah mari sahabat-sahabat, sewaktu dah mari pelik. Kita ni orang-orang mari sewaktu pelik. Kita balik ikut kita. Dak haji mari, dah mari pelik. Asal tak haji mari dah dia mari. Mana haji mak dia mari? Biasa tak haji mari. Datang ni. Pelik lah. Sahabat sewaktu dah mari pelik. Mana tak mari? Siapa Nabi pergi ziarah, pergi tengok. Turun daripada masjid lepas sembahyang gini. Pergi ziarah. Ada seorang sahabat dia kenal mana rumah Sauban. Jalan kaki.
Nampak? Siapa tak siapa rumah Sauban waktu afdal solat duha. Lebih kurang jalan 1 hingga 2 jam itu lebih kurang. Matahari segala. Nampak? Mana jalan kaki 2 jam dah jalan kaki. Nampak? Sampai rumah Sauban pergi salam pergi semua, keluar perempuan. Seorang perempuan. Isteri dia. Kata Rasulullah, Sauban dia. Kata isteri Sauban, Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah isteri kepada Sauban. Sesungguhnya ya Rasulullah, suami saya telah meninggal dunia pada subuh tadi. Menunjukkan alasan sahabat atau hadis sembahyang berjemaah di masjid, alasannya mati. Mati baru dak pergi sembahyang, baru dak pergi sejid. Nampak lagi? Tu kelas sahabat-sahabat tu alasan dia. Tak ada alasan yang kukuh, mati je. Kita mati baru mari sejid. Lagi dak mampu kerah dak hari. Tu dak? Dak beza dak dengan sahabat-sahabat kan beza tu kan? Lagi dak mahal tanda dak hari. Mati dah ya. Usung. Usung bagi di mana? Sejid. Dah aja ayah aja mari dak sejid. Dak ajing. Dak ajing, dak sembahyang sejid Bukan wajib sembahyang jenazah di masjid. Di surau dak wajib pun. Dak tu ramai-ramai sembahyang hak jenis sembahyang masjid. Mayat hak masih hidup dulu mari masjid. Jadi penghormatan terakhir kepada mayat, bawa tempat selalu pergi. Dua masjid. Dah ayah kita masih hidup, mari duduk dua banyak masih habis dua ayah lama-lama main dah kat wakaf, mayat kat wakaf. Gitu. Idak kasar Bergaluh dah ni. Kasar lagu lain. Kalau kasar likut habis meja-meja ni. Dia gitu. Kalau sibuk kat projek, mayang kat tempat projek, tepi bingung. Mayang situ sibuk dengan mola, mayang dalam tianggo. Dia gitu, kaedah dia. Kat mana tempat kita banyak habis masa hidup? Situ semayang. Usung sejid. Dua kali je mayat mari sejid. Tai mapu dengan tai nikah gitu. Dak gamok mayang sejid. Daklah kali pertama mari sejid, tambah mari diri nak surau usung. Banyak cantik. Daklah kena usung ramai-ramai. Lain diri tidur. Patut mu diri atas pada. Dak tidur. Dah tidur duduk depan pada timang pula. Imam kata binang sungguh. Sama-sama aku duduk depan dia. Allahu Rabbi. Biar pandai, biar kita baca kan. Ada pula dak pergi masjid. Innama ya'muru masajid Allah kan. Man amana billahi wal yaumil akhir al-ayah. Hanya senya yang layak mengimarahkan rumah-rumah Allah kan gini mana? Man amana billah, orang beriman pada Allah. Dah kita beriman tau. Beriman tak? Dari mana dari masjid? Orang yang tak hadir rumah-rumah Allah, keimanannya diragui. Wa aqamus salah wa atuz zakah. Orang yang mendirikan sembahyang, orang yang menaikkan zakat, tidak takut, mereka takut kepada Allah. Ni orang yang mari sejid surau. Jadi jenis hak dak mari sejid surau, jenis natang dak mari sejid surau. Innamal mu'minu himmatuhu ilal masajid wal bahaimu himmatuha ilal akli wasyarbi au kama qala. Sesungguhnya hemah, cita-cita orang-orang beriman datang masjid. Wal bahaimu himmatuha ilal akli wasyarbi. Adapun cita-cita jenis bahaimu ni natang, lembu, kambing, kubai, ilal akli wasyarbi, hanya kepada makan dan minum only. Mana jenis cita-cita lembu, kambing, makan minum.
Cita-cita orang beriman, cita-cita orang takwa pada Allah, ilal masajid, kepada rumah Allah. Dan kita tak nak wis label dengan datang, tambah tambah mari masjid. Ada lembu mari sujud dia. Kambing mari sujud, kopi oh suti atas kepala. Gambar-gambar 3-4 ekor nak pergi duanya. Main. Kambing kata sujud. Tak ada. Kalau lalu kot pagar pun lalu saja, tak singgah. Dah jenis manis hak dak singgah rumah Allah Taala. Sama seri dengan kambing. Dia bagi anak-beranak kambing. Bagi sejik berok kecil. Tak kamu. Dalam air kecing, dak jiru pula hati pering. Tok siap juga kena gonyok tahi dia. Kena pang dalam rumah jambang. Betul tak? Jadi tak erti pasal. Habis duduk rumah tak ada adat, bagi rumah Allah pun tidak ada adat. Dia mudah je. Nak cakap ngaji tak ngaji tengok adat dia. Mari rumah Allah Taala. Mari dah habis sembang orang khutbah cakap. Orang khutbah Jumaat dia boleh cakap. Wow. Ingat budak tadika cakap dak. Bapak dia. Tok dia. Cakap. Tapi bila kabar jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana ianya dilarang oleh Nabi. Nabi larang, bukan YB larang Nabi. Dan bila Nabi larang, reti bahasa cakap juga. Dadang bihi salam, baru salam tok khatib, Assalamualaikum warahmatullahi. Cakap dah belakang. Wow cara bodoh. Betul tak? Budak-budak cakap boleh tahan kira tu. Tapi bila kita marahi, lah. Ya tembel kata orang. Cara biha orang. Tak mesti kena cara. Kena cara. Kita dah hidup seorang, kalau hidup seorang dalam hutan. Bila duduk bermasyarakat, semua benda kita kena tengok. Kalau kemungkaran, wajib tegur. Tak boleh nafsi-nafsi, tak boleh. Kalau aku membayang, tak boleh. Mana boleh? Hadza afdal milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Mu tambah semayang, tambah doa pada Allah, nak buat solat korang, buat bumi syukur. Mana boleh? Kan aku tanah aku kan. Kan aku kereta aku kan. Tak boleh. Metang-metang kamu rasa hakmu milikmu, mu lewat ikut sehingga ganggu ketenteraman orang. Tak boleh. Lepas tu kata ulama-ulama jenis jiran tetangga, dia perih motosikal dia ataupun kereta apa semua, bising ganggu jiran, haram. Ada jenis orang bila garik dia perih motor, haram. Ganggu jiran. Jiran dia nak tidur boleh kau. Wah, nak pasal apa? Kejut. Bunyi azah lari lah je perih situ. Asal garik je start motor, asal garik je start lari. Waktu dah masuk dia jenis lok ayam intik. Lok lembu kambing kubai habis masuk lah pagar-pagar orang. Nampak? Hak mana kita tengok kan? 2-3-4 hari baru ni masuk rabur kan? No LPT 2. Hak langgar kubai. Di mana? Highway mana? Langgar kubai tu. Dah nampak kabuh pagi. Khubah lepak kat tengah lain, tengah baca surat khabar. Kereta langgar. Dah mana nampak? Pasal jalan raya kan, lebuh raya, mana tepat laluan kenderaan, bukan laluan khubah, bukan laluan lembu, bukan tempat lembu lepak situ. Maka orang dah nampak langgar. Kong, acut boh kereta. Hak berdarah, hak patah, hak mati. Dah lagu mana nak kira celu. Lepas tu ulama-ulama kata mana-mana datang hak lepak di mana-mana. Yang tepat tu bukan laluan kenderaan. Tiba-tiba kenderaan tu langgar, maka wajib tuang punya kenderaan ganti. Contoh, kita bawa lori, kita bawa kereta, kita pergi langgar ayam, hak duduk dalam gu ayam. Haknya. Maka tuang kereta tu wajib ganti. Ayam duduk dalam gu ayam, kita pergi langgar. Terbabah ke, gostang ke. Pergi gostang lori dia. Penyek ayam. Bunyi. Nampak tak? Wajib tuang lori tu ganti balik ayam. Pasal apa? Pasal ayam duduk kawasan tu. Dari tidak sengaja, tak sengaja wajib ganti. Dan kalau sengaja, lebih pada wajib lagi.
Tak sengaja ni wajib dah. Kita jalan-jalan pasar tani, pasar minggu, jiri orang jual pisang, orang jual pisang kan jatuh atas tanah, jatuh jujur. Pisang orang dah gantung. Waktu kita jalan-jalan, nak jiri pisang dia, pak patah, wajib ganti. Sengaja dah, sengaja wajib. Tak sengaja, wajib kau. Tapi kita pergi langgar ayam orang, langgar itik dekat jalan raya, dak wajib ganti. Pasal jalan raya bukanlah laluan ataupun bukan tempat binatang. Dan ni khubal. Lembu tu. Allahu Rabbi. Kalau ada anak tu, papa tahu anak-anak orang. Bak tu nak bela kena ada ilmu. Bukan nak semayang, nak berzakat, nak pergi Mekah je kena ada ilmu. Nak bela kena ada ilmu. Nampak? Tak ada ilmu jadi punah jahanam. Nak habis jarang-jarang sakit hati. Nak hak berok atas tangga. Jenis natang peliharaan kita berok atas tangga jarang. Hari maka wajib tuang punya binatang tu pergi basuh. Wajib. Kita beli itik tu naik atas tangga orang, jarang kita, lepas tu je berok. Itik berok, maklum itik berok. Cari apa? Kali berok kau tambung kat setengah kilo berok. Wajib tuang punya itik pergi basuh. Itik tak wajib basuh. Masa kau itik nak basuh kau nak pegang kau ni. Sepang. Tuang punya itik pergi basuh. Kucing ni berok rumah jarang. Wajib tuang punya kucing pergi basuh rumah jarang. Jarang dia kata kucing ada berok 3 takor depan tangga, atas tangga. Wajib tuang punya kucing ambil berdi, ambil air, ambil beru, pergi basuh. Dia gitu. Dah kita tahu dah. Dah kita pandai bela. Apa bela jual, apa jual bela. Tak boleh buat gitu. Nampak? Nabi suruh jaga rukun tetangga, Nabi suruh jaga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi fal yuhsin ila jarih. Mana-mana orang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada jiran tetangganya. Dia barang penting dalam kehidupan. Siapa man kana yu'minu billah. Mana-mana orang yang beriman, hanya beriman pada Allah wal akhir dan hari akhirat. Manakala mun tak beriman dengan Allah, mun tak yakin dengan hari akhirat, mun tentu tak akan ambil cakna, tak akan ambil berat, tak akan peduli kepada jiran tetangga. Aku beriman, aku yakin dengan hari akhirat, aku yakin dengan hari hisab pembalasan hari akhirat, maka buat baik pada jiran tetangga. Jangan sakiti hati dia. Buat baik. Dah ayam kita telur rumah jarang. Ayam kita telur rumah jarang, bawa rumah. Tuan rumah baik, tuan rumah siap dengar juga. Ambil telur buah dalam supi. Suruh anak tu. Betul tak? Anak dia pun kata, "Lah kau ni ada telur ni, ayah kiring air telur ayam apa mak kau." Kita ni pasal ayam kita pergi telur bawah rumah orang. Minta maaf lah. Ambil telur tu, kalau nauti ya, beri dia 3 utir. Cara je. Dah ambil 3 utir ya. Beri ke ayam terima kasih banyak lah. Tu je kan. Ni dah. Nauti faham? Dah beri. Lepas minggu depan telur pula. Atau pula. Tak beri syuting. Terima kasih kawan tu tak boleh tidur malam, dama benar. Naik atas rumah, betul tak? Ayam telur mesti ada dama. Dah kurang-kurang dia 3 utir. Dah dia atas 6 utir. Dia atas 4 utir, 2 utir. Ataupun semua lah. Ambil. Pasal ayam saya telur rumah awak, ambil kawak lah. Tu baru je jarang. Ni dah. Wit Allah bahang telur. Wit anak bahang anak. Jenis tak tahu benda. Sebab tu kena belajar. Berhajat pada belajar. Kalau kita tak belajar punah jahanam. Ibadat jadi punah. Nampak? Perilaku akhlak jadi rosak. Betul tak? Dan lepas ibadat sudah. Kalau kita tak belajar punah.
Boleh tak sah tak tengah-tengah berlari masuk sah gitu, kaki kanan duduk depan, kaki kiri duduk belakang, takbir dah Allahu akbar. Ramai buat gitu. Nah, dia nak kejar ke imam. Nah, dia nak kejar ke imam. Imam ujung dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tu. Nah, takbir dalam jalan. Faham tak? Nak balik kaki kanan duduk dalam sah, kaki kiri duduk belakang gitu. Takbir dah Allahu akbar. Balik ada. Nah, ada pula. Kan syarat takbir kena qiyam dulu kan. Qiyam ni makna berdiri betul. Berdiri betul ni lagu mana? Kedua-dua kaki kita sama gini baru berdiri betul dia panggil. Dah kalau kaki gitu berdiri tidak betul. Dah berdiri tidak betul boleh takbir tu ihram tak? Tak boleh. Dah tu takbir juga oleh ada basuh badan. Nah, Imam rokok, dia baru siapa, dia pun rokok. Tak imam bakit daripada rokok. Dahnya rakaat. Dah balik-balik ada. Mana lepas pada kadang ada ganti sikit. Patut dia kena ganti. Kerana dia tidak sempat rokok bersama dengan imam. Imam tengah rokok, dia pun Allahu Akbar. Acu dia nak rokok. Tak imam pun sami Allahu liman hamidah. Mana dia tidak sempat rokok bersama imam. Maksudnya dia tidak dapat rakaat itu. Nah, dengan erti kata lain, kayak gini lepas imam beri salam, dia mesti ganti rakaat yang tertinggal. Kalau satu rakaat. Molek ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tak dia. Sama ngerti imam. Siap makan roti cana sama ngerti imam dah pula. Molek ada. Nah, 4 kali dah haji yang. Haji ulenggu imam lagi. Nah, pasal tak belajar puji pasal tak tahu. Nah, dia ingat ke tak apa? Ingat tak apa? Tok mu tak apa? Nah, main tak apa gitu padang. Nak jawab gitu dalam kubur, nak jawab gitu di padang mahsyar. Malaikat kata apa mu buat yang haram gini? Mu nak tahu haram? Lah, ingat tak apa? Ingat ada apa gitu kan. Tak ada orang ngajar pun tak apa kalau gitu. Nah, kemudiannya sikit lagi dah. Kenapa beruk sikit lagi ya. Karnibu kena lama kan. Dia bukan kuliah subuh biasa. Karnibu ni bukan sama-sama 8 tahun sekali buat dah. Tipu menipu dalam merebut harta benda. Tipu menipu ni jadi rutin harian. Betul tak? Daripada orang bawah sampai orang atas nipu. Orang atas parok gini nipu. Betul tak? Lebong dalam jual beli, lebong dalam timbangan, lebong dalam percakapan. Laki lebong ke bini, bini lebong ke laki, mak bapak lebong ke anak, anak-anak lebong mak bapak. Pemimpin lebong rakyat, rakyat lebong pemimpin, habis lebong. Tak jenis jual-jual ambil lebong saja. Jangan kata korang. Timbang ayam, timbang ikan apa semua lebong. Timbang buah. Timbang ayam, timbang kepala tak apa lama, timbang kepala apa semua, kaki apa semua. Sekarang bila buah dalam supir, kaki duduk suku dah tepi je. Kaki tak ada dalam supir. Tadi mu timbang ke kaki-kaki, lepas tu bila mu potong, kaki bubur suku apa? Patut mu kena buah lah raju atas kaki. Malaikat tuang hak beli tu kata kaki saya tak apa. Tak apa lah. Dan ni cah dia tolak dengan pisau dia, duduk tepi kaki. Pasal kat dia raju pasal minggu nak beli kaki kan. Suku dah hutang situ tau. Dah kaki le ni kan. Awak jual pasal minggu kan celup tepung betul tak? 3 seria, 2 seria, 4 seria. Untung banyak mana dah situ. Boleh pergi Mekah pula kali lagi. Dia pun bubuh dalam raju, dalam supir. Kawan ni wali rumah. Tak ada kaki ayam. Tadi timbang ada kaki, hukumnya haram. Hak cocok air, hak macam-macam lah nak wih berat. Hak jenis jual buah, hak molek-molek, hak mecing-mecing duduk depan, hak buruk-buruk duduk belakang. Hak ni kata nak rambutan sekali, gerak yang ikut belakang. Rambutan hak minggu lepas. Hak baru ambil hari ni duduk depan comel tamak.
Hak merah-merah, kuning-kuning, orang tengok, wah, comel. Beli sekilo, yang ambil ke belakang. Duku 2 kilo, ambil ke belakang. Makan haram. Nampak? Nampak barang kita ingatkan makan haram, makan babi celup tepung. Dah. Atau ada makan tu. Hak ramai terlibat dengan haram, haram maknawiyah, haram zatiyah, tak terlibat kita. Insya-Allah. Zatiyah ni barang tu haram dah. Macam babi, macam anjing, kura. Atau itu tak makan ke makan orang Padang yang makan. Tak boleh kira buat singgang kura. Tak terlibat tu. Haram terlibat haram maknawiyah. Makan beras, makan gula, makan lada, makan ikan, makan ayam, makan daging, tapi sumber yang haram. Ni ramai. Nampak? Sumber yang haram. Buat beli tu, buat beli ni sumber yang haram. Tipu duit orang, tipu saka orang, bahan piti anak yatim. Anak dari yatim, bahan piti anak dari. Buat beli spoiler. Buat beli tu, buat beli ni, habis makan haram. Orang hak makan haram, fannaru aulabi, wajib masuk neraka. Neraka yang lebih layak untuk orang yang makan haram. Munak ipung harta ipung lah, tak ada masalah, tapi yang halal bukan yang haram. Munak jual beli jual lah, tapi jangan tipu. Munak jadi pemimpin jadilah, jangan tipu rakyat. Munak kekalkan kuasamu kekal lah selagi boleh, tapi bukan atas jalan menipu. Mana-mana pemimpin, tak kiralah negara mana sekalipun, yang menipu akan rakyatnya, seorang je rakyat dia tak reda atas penipuan dan kezalimannya, pada hari akhirat di padang mahsyar, kedua-dua tangannya akan dibelenggu pada tekak-tekak mereka, tidak dilepaskan. Seorang je rakyat tak reda atas kepimpinan dia. Nampak? Sebab tu Sayyidina Abu Bakar tak mau jadi khalifah. Pasal takut sana ni, takut. Mana ada sahabat-sahabat berebut nak jadi khalifah ada. Pasal sahabat-sahabat cerdik. Takwa pada Allah kita lah ni berebut. Boleh jawatan Allah suka sangat, suka sangat. Suka sangat. Siap lambung. Orang lambung pula dia sambung. Lambung pula piung, sambung ramai-ramai. Bum. Sukanya boleh jawatan. Padahal jawatan itulah yang kalau kita tidak ada, maka menyebabkan kita awal-awal lagi dihumbang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama ada keadilan itu bagi pemimpin-pemimpin dalam dunia, dalam negara, dalam negeri, dalam kampung, hatta pemimpin di dalam keluarga sekalipun. Kalau zalim, tidak adil, jahat, maka masuk dalam api neraka. Tak ada kira siapa-siapa. Kemudian yang seterusnya, saling memarahi. Saling memarahi. Mu marah aku marahmu. Pakat marah ramai-ramai. Dia dalam bab marah ni ada perkara yang boleh kita marah, ada wajib pula kita marah, ada haram kita marah, ada sunat kita marah. Mana sunat marah? Macam Nabi pernah menegur akan sahabat menjadi imam baca panjang pada semayang fardu. Sahabat tu pergi baca panjang. Siapa dengar orang belakang nak tunggu. Nabi kata jangan panjang agak, pendek-pendek sudahlah. Mana sederhana sudahlah. Pasal mu imam merakan macam-macam jenis orang. Orang rumah ada, orang tua ada, orang ada hajat ada, orang yang sakit ada. Jadi jangan panjang-panjang sangat. Fardu, ada pun semayang sunat panjang tak apa. Betul orang banyak tarawih panjang. Mayang 5 waktu jangan terlalu panjang-panjang sangat. Tak apa Nabi tegur, situ sunat. Menegur. Hak haram, hak apa benda ni, wajib marah. Hak ni dah tahu wajib marah ni. Kok mana wajib marah? Apabila orang menghina Islam, orang hina Quran, orang hina Nabi, wajib kita menzahirkan kemarahan kita.
Dalam bab ni kita tak boleh berdiam diri. Nah, kena tunjuk marah, jangan kejam mata, jangan nusuk, jangan wak darah. Ni umat Islam. Betul hari ni umat Islam di China, di Uyghur. Wajib kita kena tunjukkan kemarahan kita, kekuatan kita sebagai orang Islam. Di Palestin, di Syria, umat Islam dizalimi, ditindas. Hak kena sembelih, hak kena tikang, kena je, dakwi makan, dakwi minum, hak kena telanjang, hak kena gogol, betul tak? Anak mana kita saja tu. Nah, di China tu anak mana kita tu hak Islam lah. Nah, dipanggil saudara seagama, seakidah. Anak mana kita tu kena je ramai-ramai sejuta lebih. Nah, kita ingat bukan anak beranak tau. Anak-anak kita duduk pada air. Menyong tunggu. Nah, anak-anak kita saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Orang beriman ni dia. Nah, anak-anak tunjukkan dalam YouTube, dalam video, dalam Facebook. Mak tengok kena je di di China nyanyi di Mak badan dia kata, dah balah mak. Ada pula jawab gitu. Nah, kalau di Palestin, di Syria kata gitu, nak dia, awak balah mak. Bongok punya mak. Nah, balah benda, mengingat balah benda ni. Balah berebut lepenya. Ke balah benda di Syria, di Palestin ni. Nah, orang nak ambil tanah kita tu kan. Takkan kita nak berdiam diri. Nah, Baitul Maqdis di Syria, di Palestin. Nah, tu tanah kita tu, tanah Barat Anbiya tu. Dalil serah kepada kafir laknat. Batu perang ni nak mempertahankan tanah air. Itu ke apa yang perang mak mu pada. Tak tahu benda. Nah, di Uyghur tu, anak-anak kita di China tu, nak semayang gini tak boleh. Tak boleh semayang. Laki-laki dilarang menyimpan jangdu. Dilarang menyimpan Quran. Wajib diserahkan kepada kerajaan. Quran tak disimpan dalam rumah. Quran, kitab-kitab agama, piyah, serban, sejadah, jubah, hak kait dengan Islam tak disimpan. Kena beri. Ibu bapa dilarang ajar anak-anak tentang Islam. Lahirnya budak-budak kecil, bayi-bayi kecil dilarang memberi nama-nama Islam. Tak boleh wi nama Islam. Kalau wi juga diugut dengan bermacam-macam ugutan. Tak beri rawatan hospital lah, tak beri pendidikan macam-macam. Kalau beri nama Islam, kena beri nama kapi ya. Hak ni beri nama Cimpeng, hak ni beri nama Ahcong. Beratnya dinu. Dalam Quran kena beri ke kerajaan. Siapa tak ada simpang suti Quran. Kalau 30 juzuk dalam dada boleh tahan kira. Dah kelam macam kita kuliah je ingat. Tu pun tak jumpa cari tempat no ending. Nampak tak? La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtu wala antum 'abiduna ma a'bud wala. Berapa kali wala dah? Kata makmum belakang bila nak berhenti datang ni. Ada. Dalam Quran ada rumah. Dah kalau Quran tak ada rumah. Lagu mana kita? Masa sihat, masa lapang, masa kita tak sibuk ni lah. Sibukkanlah diri kita dengan belajar ilmu agama dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takut dang Tuhan tarik nikmat lapang, nikmat sihat, nikmat apa benda ni. Nah, keamanan. Nah, kita tak dapat lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya hasud menhasud hingga jadi zalim menzalimi. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan sedikit tazkirah yang ringkas pada subuh ini memberi manfaat kepada kita bersama. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah sudah tentunya daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shan syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi